Baik, terima kasih Puan Lina. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan pada tuan-tuan. Baik, kita mulakan sesi kita, sesi 31 malam ni dalam kelas asas i'rab dan terjemahan. Kita mulakan dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita dapat kita menyambung lagi siri ke-31 ya, bersama dengan tuan-tuan dalam kelas asas i'rab dan terjemahan anjuran Harish Qiraat Center. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Harish Qiraat Center, Datin Raja, Puan Lina, juga kaki tangan Harish Qiraat Center yang memudahkan kita untuk menjalankan kelas untuk pengajian asas i'rab dan terjemahan. Dan pada malam ni, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan hingga pukul 9.10. Kita sampai 9.30, jadi sampai 9.10. Lepas 9.10 tu kita akan peruntuk waktu lebih kurang dalam 20 daqaiq, dalam 20 minit. Mungkin kalau tuan-tuan nanti ada sebarang soalan sepanjang kita belajar, sepanjang kita turut serta kelas bahasa Al-Quran, kita sangat lualukan soalan daripada tuan-tuan di 20 minit terakhir sebelum kita menghabiskan kelas kita. Maksudnya starting 9 suku, begitu kita akan buka untuk sesi dengan tuan-tuan lah. Kalau ada mungkin perkongsian ke, kalau tuan-tuan ada soalan ke, insyaAllah kita akan jawab pada waktu yang kita peruntukkan. Baik, pada malam ni tuan-tuan, kita nak masuk ayat yang ke-18 ya. Kalau diimbas kembali, minggu lepas saya tak berkesempatan nak live, ada urusan. Pada minggu yang sebelum kita agak sibuk dengan perbincangan tentang doa. Saya harap perbincangan tersebut dapat beri gambaran kepada tuan-tuan tentang bagaimana kita hendak mengungkapkan doa dengan ungkapan yang betul. Terutamanya doa yang melibatkan doa harian kita, doa memohon keampunan, doa memohon maghfirah. Jadi pastikan ungkapan doa kita tepat. Baik. Dan minggu yang al-madhi ataupun minggu yang sebelumnya lagi, kita dibincang ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 tu saya bacakan, kalau ada Quran boleh buka Quran, saya bacakan terjemahannya saja sebelum kita masuk ayat ke-18 ni kan. Kalau bincang terus nanti dibimbangi tak nampak dia punya berkaitan. Ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, perumpamaan mereka ataupun perumpamaan bagi golongan yang kafir itu adalah seperti orang yang menyalakan api. Ya? Yang mana setelah api itu menerangi sekelilingnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan cahaya tersebut dan membiarkan golongan yang kafir, membiarkan golongan yang kufur terus dalam kegelapan dan mereka tak dapat melihat. Baik. Jadi kalau kita lihat ayat 18 malam ni tuan-tuan, ya. Ayat ini dimulakan dengan kalimah summun
ini satu poin yang baru. Satu poin yang baru. Kenapa saya kata satu poin baru? Baik. Kalau tuan-tuan perhatikannya, apa persamaan antara kalimah ya sumun, bukmun dengan umyun? Ini berkaitan dengan apa kita kata diri panca indera. Panca indera ni ada kena mengena dengan panca indera. Baik. Ada berkaitan telinga ya, ada berkaitan mulut, ada berkaitan mata. Baik. Ketiga-tiga kita nampak tanwin. Kenapa kena tanwin? Sebab kita faham ini ketiga-tiga ini isim. Bila isim ada tanwin, maka dia bertanwin sebab tiada alif lam. So itu yang kena tanwin. Baik. Kedua, kalau kita lihat tuan-tuan, tiga-tiga perkataan ni, saya bincang di bawah ya, terjemahan kita letak di atas, yang syarahnya kita bincang bawah lah. Okay. Apa yang sama, tiga-tiga kalimah ni, sumun, kalau sumun tu like macam tuan-tuan kira kita pecahkan kan. Okay. Kita akan nampak dia punya bunyi, dia ada mim ada sabdu kan. Ya? Okay. Dia mim tu mim ada sabdu, maksudnya ada satu mim baris mati, lagi satu ada mim lagi kan. Macam inilah. Okay. Dan yang bukmun pun sama. Sama tu maksud saya daripada sudut bunyi dia. Ya? Bukem dan umyun. Ya? Apa yang sama? Baik. Topik ni saya tak pernah bincang lagi, kita tak pernah ulas lagi sepanjang kita muhadarah kita yang sebelum, ya, untuk makluman tuan-tuan lah. Okay. Apa istimewanya ketiga-tiga kalimah ni? Dia isim, ya, isim. Okay. Isim. Tapi dia ada makna yang berkaitan sifat, ya, macam kita kata mulia, hina, besar, kecil, dia ada berkaitan sifat. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia ada berkaitan sifat. Ya? Jadi bila kita kata tuan-tuan, tiga-tiga perkataan ni ada mengandungi unsur sifat, maknanya apa? Satu, tuan-tuan akan nampak kalau kita kata tiga-tiga ni, pattern ni sama tak? Pattern ni maksud saya dia punya wazan kalimah, dia punya acuan perkataan. 3 huruf kan? 3 huruf, tengah-tengah ada baris mati, yang awalnya dhammah. Apa dia punya bunyi? Tiga-tiga ni datang dengan bunyi fu'lun. Fu'l. Ya? Fu'lun. Dia punya pattern lah, ya? Fu'lun. Baik. Okay. Perasan tak tuan-tuan, dia ni isim ni, tiga-tiga ni isim, ya. Tapi dia ada makna sifat. Yang sumun ni saya pecahkanlah sebab mimi ada sabdu, ya. Sumun ni maksudnya apa? Ya, sumun ni bermaksud dia ada makna ya, yang kita kata yang pekak, okey, ataupun yang tuli. Tuli means pekak lah, dia berkaitan udhun, ya, telinga. Orang yang pekak, orang yang tak mendengar, tuli, Arab menyebut sumun. Ya? Kalau bukmun ni, dia berkaitan dengan fah ataupun famun, ya, yang bisu. Ya? Mesti tuan-tuan terfikirkannya. Kenapa ayat 18 ni Ustaz, ya, semena-mena Allah menyebut tentang, ya, tiga isim yang berturut pula tu, yang mana ketiga-tiganya dhammah, kita nak tahu kenapa macam tu. Sebelum daripada tu kita nak tahu dia isim apa secara umum lah, ya. Sumun yang tuli, ya, bukmun yang bisu. Kalau dah cerita tentang, ya, telinga, mulut, mestilah berkaitan. Lagi satu mata, umyun yang buta. Saya tunjukkan nanti kepada tuan-tuan, ya. Saya tunjukkan nanti kepada tuan-tuan ayat macam ni, ya, ayat macam ni. Ayat
ayat begitu, tapi dalam terjemahan dia ada tambahan sikit. Dia ada sedikit tambahan. Okey. Tiga-tiga ni bentuk dia berdasarkan bunyi fu'lun. Ini kalau tuan-tuan lihat ya, dia kalau kita sebut tuli, bisu ya, buta, ini berkaitan sifat, kan sifat. Jadi boleh tambah ini isim apa? Isim ni banyak. Kan kalau tuan-tuan tengok pada pada modul ni, modul saya ni, muka surat 11 ya, 11, isim itu ada pelbagai kategori ya. Kita kata pelbagai type of noun lah ya. Ada yang ada yang isim masdar ya, isim fa'il, kata nama pelaku ya. Ada yang isim maf'ul ya. Ada yang melibatkan tempat, isim makan, isim zaman, semua itulah. Okey. Ada lagi satu isim yang kalau dia datang dengan bunyi ataupun datang dengan pattern ataupun wazan fu'lun. Okey, ini apa namanya? Namanya adalah ya, sifat ataupun sifah musyabbahah. Sifat musyabbahah, okey, bi ismil fa'il. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau kita jumpa isim, dia punya bunyinya fu'lun, ya fu'ul, dia ada berkaitan sifat. Kan kalau kita dengar pekak, ya tuli, buta, bisu itu kan sifat. Kan sifat ya. Sifat musyabahah ni yang syibih ataupun yang menyerupai. Yang menyerupai dengan isim fa'il. Isim fa'il ni ada kalau pada modul ni yang nombor 4 ni lah. Isim fa'il ni apa? Kata nama pelaku. Macam contoh saya, tuan-tuan ya, pengajar. Ya. Tuan-tuan, ibu ayah kira student kan, pelajar. Penceramah. Apa lagi contoh ni? Dia biasa ada orang yang, orang yang ber. Jadi, tuan-tuan akan nampak kalau isim tu dia datang dengan bunyi ataupun datang dengan wazan fu'lun, itu adalah sifat musyabbahah, sifat yang hampir ataupun menyerupai isim fa'il. Sebenarnya kalau ditanyalah kan, maksudnya apa ustaz, adakah sifat musyabbahah ni sama dengan isim fa'il? Lebih kurang, tapi tuan-tuan ni sifat musyabbahah ni dia kita kata sifat orang tu memang sebati begitu. Dia ada beza. Contoh kalau tuan-tuan nampak yang isim fa'il ni, ya, kata nama pelaku, dia terjemahannya ada ada orang yang begitu. Tapi dia punya makna semantik dia ataupun makna dalam dia, tuan-tuan, dia tak sekuat ataupun tak selazim yang sifat musyabah. Sebab sifat nama pun sifat. Contoh kita kata orang tu sifat biasa dia. Kita kata sifat biasanya dia biasanya memang dia tuli, memang dia buta, memang dia bisu. Jadi itu sifat yang as-sabat ataupun sifat yang subut, sifat yang tetap atas diri dia. Itu yang ada perbezaan lah sebenarnya sedikit antara isim fa'il ni kata nama pelaku, tapi sifat tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, macam tu ciri tu. Tapi sifat musyabahah ni memang sifat yang lazim, sifat yang sentiasa ada pada orang tu. Itulah beza antara isim fa'il yang maknanya tak berapa kuat berbeza dengan sifat musyabahah yang maknanya lebih aqwa, lebih kuat. Itu sebab ketiga-tiga ni ya disebut ataupun didatangkan dengan bunyi dengan wazan sifat musyabahah, nak menggambarkan ini memang sifat biasa
ataupun memang sifat yang sebati. Bagi siapa, tuan-tuan kena tengok baliklah kita tadi cerita tentang apa. Kan, ayat 17 tadi yang kita bincang, cerita tentang apa? Fokusnya tentang golongan yang kafir. Kan, jadi ini Allah buat perumpamaan, okay, kepada uh, kepada kepada golongan yang kafir. Ya, baik. Itu satu. Okey. Tetapi di sini kebanyakan tafsir sebut tuan-tuan ya, tuli ya, ataupun pekak, bukmun ya, bisu, dan juga umyun ni, buta ni, dia bukannya yang betul-betul pekak ya, bisu ataupun buta, tetapi daripada sudut kebenaran. Kan kita faham ayat 17 tuan-tuan ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sifat golongan kafir. Ya, mereka menolak kebenaran. Jadi di sini bila dikatakan tuli itu merujuk kepada golongan kafir, maknanya apa? Maknanya Allah nak kata golongan kafir tu tuli, ya, pekak. Pekak untuk pekak ataupun tuli, maksudnya tak dengar tentang kebenaran, tentang kebenaran Islam, kebenaran agama. Okey, bisu. Bisu kat sini maksudnya bukan bisu yang tak boleh bercakap lah. Kan, bisu apa? Bisu untuk ungkapkan benda-benda yang benar. Bisu untuk mengungkapkan kebenaran. Bisu untuk mengungkapkan apa yang Nabi bawa. Okey? Buta. Buta kat sini bukanlah buta yang hakiki, tetapi buta apa? Buta daripada sudut tak nampak kebenaran. Tak nampak hidayah. Begitu. Itu yang Allah berikan sifat kepada golongan yang kafir. Okey. Tugas kita tuan-tuan, kita nak tahu kan, kita nak tahu. Hari ni tajuk besar tadi, tuan-tuan kena nampak sifat musyabbahah bi ismil fa'il. Apa itu sifat musyabbahah bi ismil fa'il? Dia isim yang datang dengan wazan fu'lun, dia banyak wazan ya. Dia sifat itu adalah sifat yang sebati, sifat yang memang sifat yang lazim, sifat yang thubut, sifat yang tetap bagi seseorang tu. Ini yang bezakan isim yang sifat musyabbahah dengan isim yang isim fa'il. Isim fa'il ni kata nama pelaku, mungkin orang tu ada ciri macam tu tapi tak kerap, so kita guna word isim fa'il. Tuan-tuan fahamkan konsep Arabik, dia banyak konsep, dan mungkin tuan-tuan ada belajar lain punya language, tak boleh kita compare dengan Arabik. Saya pernah ada pengalaman mengajar seorang, dia lecturer linguistik lah dalam English. So compare kan tanyalah, maksudnya lecturer tanya kenapa like macam dalam English macam ni punya topik, dalam Arabic macam ni. Tu yang saya kata, okey, mungkin dalam English topiknya dia tajuknya macam ni, dia punya konsep macam ni. Mungkin dalam Arabic dia ada perbezaan. Kita tak boleh nak samakan sebab kan dia punya mother kita kata dia punya language tree kan, ataupun dia punya keluarga bahasanya pun beza kan, English dengan Arabic. Jadi mungkin dalam English tuan-tuan nampak dia macam bentuk macam ni, yang Arabic dia bentuk yang macam ni, dia ada beza lah, meskipun tajuk tu mungkin ada lebih kurang sama, tapi konsep kebiasaannya memang tak boleh dinafikan ada beza. Okey, baik. Jadi yang kita nak bincang adalah nampak beza isim fa'il dia maknanya tak kuat. Kalau sifat tu memang sifat dia yang biasa, memang sifat lazim dia, sifat yang tetap ke atas dirinya, maka kita akan nampak dengan bentuk sifat musyabbahah. Okey. Satu persoalan yang cukup menarik sebenarnya, nak tanya tuan-tuan lah kan ya, ibu-ibu ayah-ayah, tamunya yang ikut kelas kita, apa dia punya pola ayat? Tuan-tuan, maksudnya apa dia punya aksam ataupun anwa'ul jumlah dia? Kan kita belajar ada
ayat yang mula dengan fi'il kan, ada ayat yang mula dengan isim, ya? Ada ayat yang dia phrase kan, dia rangkai kata. Sepanjang-panjang ni apa nama pola ayat dia? Ayat Arab sebut apa? Jumlah, ya. Nak tahu, lihat di awal. Dia start dengan sumun, isim. Apa namanya? Mungkin tuan-tuan, ya, ibu ayah mungkin boleh share jawapan. Nanti saya respon. Okey. Terima kasih Puan Emily. Okey, Puan Jamilia. Okey, Puan Nazian, Puan Rahimah, jumlah ismiyah. Ya, al-ijabah sahihah. Ya, jumlah ismiyah kan. Okey. Bagi siapa for those yang ikut kita punya kelas, ada juga yang wasip saya yang baru, mungkin awal marah first time ikut kita punya kelas, tuan-tuan kena follow dari awal. Buka YouTube, tuan-tuan type nama Puan Lina kan, Lina Saad, di situ ada siri, ada halqah, kita ada beberapa episod kita dari awal, kita ada upload di YouTube. So tuan-tuan boleh ikut. Mungkin kalau yang baru join, tuan-tuan kena follow dari awal baru nampak dia punya flow lah. Ya, kalau terus masuk pun boleh, tapi sebaiknya kena ikut siri yang kita dah kongsikan dengan tuan-tuan. Ya, okey. Bila jumlah ismiyah, saya suka nak kongsi, suka sangat sebenarnya, sebab minggu lepas tak berkesempatan. Okay, jadi saya nak bincang malam ni lah. Baik. Okey, so kat sini ya tuan-tuan, okey, jumlah ismiyah ya. Maknanya ayat yang dimulakan dengan isim ma'rifah ya. Kata nama khas. Okey, kata nama khas. Baik. Biasanya ada apa? Okey, biasanya ada mubtada dengan khabar. Ya. Tuan-tuan tahu kan ayat tu kita kata dia jumlah ismiyah, ayat bermula dengan isim, sumun, orang yang peka, orang yang tuli, jumlah ismiyah. Mesti ada apa? Mesti ada mubtada dengan subjek ya, dan khabar ya, predikat. Contoh macam tuan-tuan dengar kan ya, kita sebut contohnya ya, at-talibu ya, pelajar itu mujtahidun kan, seorang yang bersungguh-sungguh. Biasa mubtada ni dia fokus dia apa yang nak diceritakan, khabar tu ceritalah khabar. Apa biasa formula kita punya tips, kita punya qawaid nak kenal mubtada khabar ni tuan-tuan? Apa formula dia yang biasa saya ketengahkan kepada tuan-tuan? Formula dia apa? U dengan U. Kan? U dengan U. Okay, terima kasih juga Puan Nur ya, yang berkongsi jawapan pada kita ya. Saya appreciate sangat. Baik. U dengan U ya, kedua-dua kena marfu'. Okay, kalau dilihat, saya nak tunjuk juga di sini ya. Inilah ya, tuan-tuan nampak di sini, bila mana ayat itu tuan-tuan nampak dia bermula dengan jumlah isim, jumlah ismiyah, maka akan ada mubtada dan juga khabar, dan kedua-duanya mestilah dia saling bersebelahan antara satu item dengan yang lain, dan kedua-dua kena marfu'. Apa makna marfu' ni? Tuan-tuan, ya, marfu' bermaksud dhammah. Ya. Okay, dhammah. Baik. Okey. Maaf tuan-tuan. Okey, alright. Ya, okey. Jadi, di sini mungkin ada sesiapa nak kongsi tuan-tuan, kita punya jawapan-jawapan cemerlang, mana mubtada'nya ya, mana khabarnya. Ini nampak macam simple, tapi ada satu poin lagi yang tuan-tuan akan dengar betul-betul. Tadi poin apa kita belajar awal muhadharah? Tajuk sifat musyabbahah kan, yang macam seperti isim fa'il tapi dia merujuk kepada sifat tu yang memang sebati dengan orang tu.
Kalau isim fa'il tu dia maknanya macam tu, tapi dia kadang-kadang orang tu ada sifat macam tu, kadang-kadang tak. Yang ini memang sifat sebati dia. Dia memang sifat sebati dia tu, dia pekak, ya, dia tuli, dia bisu, dia buta. Tu sebab guna sifat musyabahah. So makna sifat musyabahah ni jauh lebih a'maq ataupun jauh lebih aqwa dia punya makna dia, ya, berbanding isim fa'il. Jadi ada yang nak kongsi jawapan mana mubtada mana khabar? Okey, saya bacakan, ya jawapan tuan-tuan. Okey. Okey. Macam mana tuan-tuan ada nak kongsi ke? Kita nak tahu ni mana, ya, mana dia punya mubtada, mana dia punya khabar. Kan ustaz, ini mungkin kita boleh teka kot, ya. Semua ni ustaz dia dhamah, bukmun dhamah, umyun dhamah ni semua marfu' ni. Mungkin yang mubtada'nya subjeknya pada mungkin either one lah daripada 3 kalimah yang berturut tu. Kan khabar pun mungkin dia dari situ jugalah. So, kita gambaran patutlah 3-3 yang berturut ni ustaz dia dhamah je kan. Sebab di situ mungkin ada mubtada'nya, ya, mungkin ada khabarnya. Tapi tuan-tuan fikir logik. Tuan-tuan fikir logik. Fikir logik macam mana? Sumun ni, apa makna sumun tadi? Sumun kita faham itu bermaksud, ya, kita kata sifatkan, ya, yang tuli, ya, ataupun yang pekak, ya, yang mendengar Allah kata. Kemudian apa? Ya, bukmun, yang bisu, ya, umyun, ya, lagi buta. Okay. Ini, ya, kalau tuan-tuan dengar, dia sebenarnya berkaitan apa? Ya. Okay. Dia sebenarnya berkaitan apa? Ini sebenarnya ini bukankah bila kita sebutkan macam tuan-tuan dengar macam Ali ialah seorang, contoh saya bagi satu fokus, Ali lah contohnya kan. Ali ialah seorang yang sumun, bukmun, umyun, ya, seorang yang tuli, yang buta, yang bisu, yang buta. Bukan ke that three kind of word tu tuan-tuan yang kita baca sekarang, sumun, bukmun, umyun tu dia more kepada khabar, kan, dia more kepada cerita. Kan. So, kalau kata macam tu takkanlah khabar. So mana dia punya mubtada kan? Tuan-tuan cuba fikir, kalau kita kata sumun ni kan, Ustaz, ayat ni jumlah ismiah, kita kata sumun ni lah kot, ya, dia punya mubtada yang tuli. Biasanya tuan-tuan kalau yang tuli, yang kita kata yang bisu, yang buta, itu biasanya jadi khabar, kan, ceritalah. Dot adalah yang tuli, yang buta seumpamanya. So mana dia punya mubtada sebenarnya? Tuan-tuan tengok daripada terjemahan. Cuba tengok. Ni yang saya kata ayat 18 ni, ayat macam tu. Tapi terjemahan dia ada tambahan. Ini ulama syarah. Kalau tuan-tuan fikir logik kan ayat 18 ya, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, summun bukmun umyun, ya, yang tuli, yang pekak, yang bisu, yang buta. Siapa? Kan? Siapa sebenarnya? Okey? Jadi bila kita nampak ataupun bila kita faham begitu, kenapa saya kata macam tu? Kalau tuan-tuan tengok terjemahan, sebelum dia ayat 18 start dengan sumun kan, yang tuli. Sebelum tu dia ada tambah sikit terjemahan tu. Kenapa tambah? Sebab ulama tafsir berpandangan ayat sebenar-benarnya diandaikan ada lagi satu kalimah, ada lagi satu perkataan yang ada di awal sekali ayat 18 ni yang sebelum daripada sumun tu. Ibaratnya dia ada lagi satu kalimah, tuan-tuan ni, ibaratnya ada lagi satu kalimah yang saya tanda X ni, okay, yang saya tandakan X ni, okay, ibaratnya ada lagi satu kalimah yang saya tandakan X tu, yang sebelum sumun tu, yang jadi dia punya mubtada.
subjek. Sebab mubtada biasa awal ayat kan. Okey, mubtada biasanya awal ayat. Ini yang kita biasa syarah, ya. Okey. Mubtada biasanya awal ayat. Okey. Mubtada biasanya awal ayat ni, ya. Okey. Okey, baik. Jadi ini nanti macam mana kita nak faham tuan-tuan berdasarkan terjemahan. Sebab kalau kita kata sumun tu mubtada, dia tak masuk. Okey. Apa bukti dia? Tuan-tuan akan nampak bila si syarah macam tu, pesan dia daripada terjemahan. Kita cuba tengok terjemahan. Okey, saya buka terjemahan Al-Quran ni. Okey, tuan-tuan perhatikanlah, ya. Kita tengok ayat yang ke-18 tu kan. Ayat yang ke-18. Yang memang pendek je, tapi syarah dia tu. Kalau orang yang belajar, ni saya cerita jujur-jujur lah dengan tuan-tuan, ya. Kalau orang yang belajar, dia nampak macam, okey, mungkinlah kot. Okey, ya. Tuan-tuan cuba fikir. Allah, ya. Tuan-tuan cuba fikir. Okey. Nampak ayat 18? Kita baca ayat 18 kan? Okey. Apa yang dia terjemah dulu? Mereka. Okey, baik. Mohon maaf tadi ada salah sikit saya punya internet, tuan-tuan. Okey, tadi saya nak bincang tentang kalimah tadi, ya. Kalau tuan-tuan lihat yang kita punya kalimah tu, yang mana tadi saya kata yang peliknya kalau orang yang belajar, dia nampak tuan-tuan Ustaz ayat 18, okey. Yang ada tu tuli tu lah, pekak tu kan. Bisu itu adalah. Dan ada mereka. Kan, ini yang kita kata dengan tuan-tuan, ayat bahasa Arab ni, ayat bahasa Arab Al-Quran ni, dia dah lengkap. Maksudnya dia dah lengkap. Jadi kita lah, ya. Di situ nanti yang ulama akan syarah. Kan. Ayat ni kalau kita kata ayat tu betul-betul dimulakan dengan sumun tu, yang pekak dan seumpamanya, dia tak sebegitu sebenarnya. Dia ada lagi satu word. Apa bukti dia? Ulama tafsir kata begitu, dan terjemahan pun timbullah lagi satu word. Mereka. Mereka Arab sebut apa tuan-tuan? Mereka. Jangan lupa dhamir munfasil tu apa? Hum. Kan? Hum. Okey? Hum ni. Jadi dia umpamanya adalah ayat ini dia ada hum tu. Okey, hum, dan baru sumun bukmun ini bukan saya kata, tuan-tuan tengok terjemahan. Ini yang saya kata kalau minta maaf saya kata maksudnya kalau orang yang mungkin tak ada asas, dia ingat dalam ayat ni ada hum. Kan? Maksudnya dia ingat dalam ayat tu ada mereka. Tak ada pun mereka tu. Kan? Maksudnya tuan-tuan akan nampak ulama pun tafsir. Kenapa? Dikatakan sebenar-benarnya kalau kita kata ayat tu start dengan sumun, yang tuli begitu, yang pekak, dia tak sebegitu sebenarnya. Dia ada, sebab sumun buku uyun tu dia lebih kepada cerita. Cerita, dia kena ada lagi satu fokus dia
Yang mana fokus tu ceritanya barulah yang pekak, yang tuli, yang bisu, yang buta macam tu. Ya. Jadi ulama pun syarah tuan-tuan, ulama tafsir pun sebut hakikatnya ayat adalah ya, asalnya ataupun ulama berpandangan ayat diandaikan, ya, ayat diandaikan pada asalnya adalah hum. Ya, hum, lepas tu barulah sumun, bukmun, umyun, dia macam tu. Sebab kenapa? Hum ni siapa? Mereka, ya, golongan yang kafir. Jadi kita pun tulislah kat sini, ya. Dia punya mubtada'nya hum, tapi dia digugurkan, mahdzuf, kan, digugurkan. Ya, mahdzuf, dihazafkan, digugurkan. Baik. Mungkin ada yang tanya, kan Ustaz ni hum kata mubtada', ya, dua-dua khabar kan marfu'. Kenapa hum tak nampak marfu'? Kenapa tuan-tuan? Dia sepatutnya mubtada' tu kalimahnya dia kena marfu' dhamma di ujung. Ini kita kata hum. Mereka golongan kafir. Okey, tapi dia digugurkan. Tak ada. Tak ada dalam ayat. Tiada dalam ayat. Tetapi terjemahan ada tak? Terjemahan nampak ada. Tuan-tuan boleh tengok. Lepas tu fikir-fikir. Ada rasional tak? Takkanlah ayat tuan-tuan dia start dengan tuli bisu, kita pun siapa? Macam tu kan. Itu sebab pentingnya belajar bahasa, di situ kita akan nampak. Ya, jadi ulama pun syarah asalnya ada hum, ya. Hum, sumun, bukmun, umyun, begitu. Okey? Baik. Jadi jadi bila tuan-tuan nampak begitu, kenapa hum ini dia mubtada', kenapa tak nampak marfu'? Ya. Sebab hum adalah dhamir, dan dhamir sifatnya apa? Sifatnya, ciri utamanya adalah mabni. Kan baris hujungnya dia tak berubah. Tuan-tuan, dia kebal, ya, dengan baris mati. Sepatutnya kena dhammah. Macam contoh kita biasa baca alhamdulillah, kan alhamdu, ya, sebab alhamdu tu awal ayat jumlah ismiyah, dia mubtada', kena marfu'. Mungkin bagi orang, tuan-tuannya, mungkin bagi orang yang selesa dengan terjemahan, nampak aspek sebegini tak begitu menarik perhatian. Tapi tuan-tuan percayalah, kalau kita belajar macam ni kan, tuan-tuan terbayang, ya, ayat 18 sumun bukmun, tuan-tuan terbayang ni ada ustaz, ada cerita, ada hum, ada sifat musyabbahah. Ya, bila kita belajar bahasa, kita terbayang makna. Bila kita fokus bahasa, kita terbayang makna perkataan, kita terbayang dia punya makna kalimah, dan di situ dapat bantu kita menguatkan kefahaman kita, menguatkan hafalan. Yang jadi cepat lupa tu tuan-tuan salah satunya lah. Sebab mungkin kita hafal, kita tak faham apa yang kita hafal. Ya, memang betul lah. Hafal Quran ni tak faham pun, ataupun kita tak macam makna pun berpahala. Tapi mana yang lebih baik, tuan-tuan, kualiti hafalan kita? Tuan-tuan sendiri fikir-fikirlah. Kan? Mesti kita nak kena ada satu knowledge ataupun satu step lagi untuk kita guna untuk faham ayat Al-Quran. Itu yang bantu kita nak fokus bacaan, nak tambah hafalan, nak faham ayat. Okey? Baik. Jadi bila kita sambung di sini, okey, hum, mereka golongan yang kafir, ya. Apa dia punya khabar? Ya. Okey, dia punya khabarnya, okey, tuan-tuan akan nampak apa cerita bagi mereka tu. Kan cerita bagi mereka itu adalah, okey, sumun, bukmun dengan umyun. Tiga-tiga ni. Okay, sebab ialah mubtada' kan, subjek dia, fokus dia, mereka golongan kafir. Apa cerita dia? Ya, kita sebutlah khabar pertama dia, sumun tu. Okay, sumun. Okay, tu khabar pertama dia. Okay, then apa? Mereka tu apa? Yang mereka itu adalah yang ada ciri pekak ataupun tuli. Lagi apa Allah sebut? Ya?
bukmun, ya. Mereka itu juga bisu. Ya, bisu. Bukan bisu yang tak boleh bercakap, tetapi bisu untuk mengungkapkan perkara-perkara kebenaran. Itu sifat golongan yang kafir, tuan-tuan. Betul tak? Ya, ada kebenaran tapi tak dengar, tak mahu mendengar tentang kebenaran. Bisu untuk ungkapkan yang benar. Lebih kepada ucapan-ucapan yang batil. Dan apa lagi? Allah kata, umyun, ya, umyun. Ada berkaitan ainun, ya, umyun. Buta. Bukan buta yang hakiki, tapi buta daripada sudut tidak mahu melihat kebenaran. Ataupun ada ulama tafsir sebut, buta yang mana tak nampak hidayah ataupun petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi menjawab tak soalan kenapa, tuan-tuan, kenapa kita kata tiga-tiga kalimah ni, summun, bukmun, umyun, tiga-tiga isim datang dengan dhammah. Yang belajar, tuan-tuan yang ikut kelas kita, tuan-tuan dah ada sedikit maklumat untuk tu. Itu sebab kita baca summun, bukmun, umyun. Tuan-tuan tahu kan maksudnya penting ke tak penting belajar bahasa Arab ni? Maksudnya dia ada kaitan dengan sebutan kita, kan? Kita pun faham kalau Quran ni tukar baris, tukar makna lah, kan? Ada banyak kawaid kita kena ikut. Itulah pentingnya belajar bahasa tu. Kita nak faham apa yang kita baca. Biar apa yang kita baca tu betul-betul kita dapat fokus, dan daripada situ kita dapat menambahkan kita punya kemahiran berkaitan Al-Quran. Ini Quran. Ya. Saya tak cerita dengan tuan-tuan bahasa luar. Quran. Bila Quran ni tuan-tuan sendiri faham-faham lah. Ya. Sedangkan Nabi pun sebutkan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nabi kata yang the best, yang paling baik, yang terbaik, bukannya yang baik biasa, yang paling baik. Yang paling baik, yang terbaik antara kamu siapa yang belajar Quran, kan? Ta'allamal Quran. Lepas tu 'allamah, yang ajarkan. Dua-dua dapat faedah je. Yang ataupun dua-dua tu Nabi sebut apa? Yang manusia yang paling baik antara manusia lain. Kaitan apa? Quran. Kalau Quran ni tuan-tuan apa-apa ilmu pun, tengoklah dia punya manfaatnya besar pada kita. Okey? Baik. Apatah lagi ilmu bahasa, meskipun ilmu Allah, tapi cukup signifikan untuk kita gunakan dalam kita interact dengan teks Quran. Baik. So kita tambahkan mereka. So no wonder lah Ustaz, patutlah bila kita baca, kita tengok terjemahan ada mereka. Ya, mereka. Okey, baik. Itu satu lagi bab yang saya dah bincang dengan tuan-tuan. Okey. Puan ini nak tanya, ya. Okey. Khabar tu boleh ke jumlah ismiyah tu? Tak. Tak. Dia khabar ni ini. Yang ini apa kita kena pegang. Puan ini, ya, ini. Khabarnya bentuk apa? Wahid. Dia bentuk khabar ni bentuk mufrad, tunggal, sumun, bukmun, umyun. Itu kita tak kata jumlah. Yang jumlah tu yang mana? Jumlah tu yang panjang tu. Puan. Panjang tu. Daripada sumun sampai yarji'un, satu ayat itu jumlah. Khabarnya bentuk apa? Bentuk mufrad. Single word. Sebab kita ada mention dalam formula. Kita ada sebut dalam formula, khabar ni ada bentuk satu isim. Ustaz, ni khabar ada tiga. Tiga-tiga ni isim tak? Tiga-tiga tu isim tak? Inilah masuk ni. Satu isim ni maksud saya, khabar ni bentuk satu isim. Dia boleh ada sampai 3 khabar. Paling maksimum tuan-tuan jumpa 3 khabar lah. Ini 3 khabar. Biasa satu khabar je kan, satu predikat je. Satu subjek, satu predikat. Ini sampai 3. Baru ayat 18 ni. Tuan-tuan tengok. Sebab cerita tentang mereka tu. Ya, jadi khabarnya bentuk mufrad. Ya? Kalimah. Okey.
Baik. Sama-sama. Ya, okey, alright. So saya sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Ah, saya itulah sebenarnya ada part lagi lain yang nak bincang, tapi tuan-tuan nampak tak kat situ pun dah banyak tu kita dapat. Ya? Okey, baik. Dia waktu 1.5 jam ni nak bincang dengan tuan-tuan semua. Sebenarnya ada lagi tu tapi kita biar dulu, kita khali dulu. Berkata orang Arab, kita just keep dulu, biar dulu, nanti ada waktu kita akan masukkanlah salah satu kan. Okey, baik. Fahum la yarji'un ya. Okey. Fahum ni dua lah ya tuan-tuan. Fa dengan hum. Ya. Fa lalu ataupun maka yang raf ataf, then hum. Okey, hum ni apa makna hum? Okey, mereka. Okey, mereka. Hum ni dhamir apa tuan-tuan? Yang melekat dhamir muttasil. Yang dhamir muttasil. Ya. Dan lagi satu saya nak pesan dengan tuan-tuan, kalau sebab kelas ni alhamdulillah memang ada Sekolah Center buat percuma. So tuan-tuan boleh mungkin share link ke kawan-kawan yang mungkin mereka ada skill, maksudnya celik baca Quran, tuan-tuan sharekan saja, mungkin mereka juga dapat sama-sama yang kita ambil manfaat lah. Ya, daripada kelas kita juga insya-Allah. Baik. Soalan saya nak tanyalah kan. Sampailah soalan yang kita dah pernah bincang sebelum ni, cuma saya nak tanya lagi lah kan. Okay, la yarji'un kan. Ni yang ikut siri kita tuan-tuan dapat nampak lah. Okey, kat sini. Ni pun tak ada apa nak ditekankan sangat. Cuma nak bincang daripada sudut macam mana kita nak kenal la. Tuan-tuan macam mana ibu ayah nak kenal la. Ya. Yarji'un atau apa, lama dah tak tanya ni. Ya, okey, la ni la apa tuan-tuan? Lepas tu nak faham la ni macam mana? Ni kalau tuan-tuan tengok terjemahan, kita kata no point lah kan. Kita nak cuba terus ni. Ada minggu, bukan minggu yang lepas, minggu yang lagi satu. Saya ada syarah sikit. Kan nak faham la ni ada 3 biasanya. Tuan-tuannya ada la yang jangan, ya, la tahzan, jangan engkau bersedih. Ya. La yang tidak, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Allah tidak. Kan. Lagi satu la apa? La yang nafi total. Ya. La raibah. Dzalikal kitabu la raibah. Ya. Tiada satu pun keraguan. Lihat pada kita punya nota, nanti dapatlah bantu tuan-tuan. Ini saya jujur saya kata yang ini notanya tuan-tuan ni, ini berdasarkan pengalaman kita. Ini pengalaman saya yang sikit ni saya share dengan tuan-tuan. Saya bagi tahu awal-awal, dia bukannya semua tempat dia applicable. Depends konteks, tapi kebanyakan mengena. Itu yang saya ketengahkan, tapi tuan-tuan pegang ni bukan semua. Sebab kenapa saya kata macam tu, penggunaan la dalam Al-Quran begitu luas penggunaannya. Ini Quran. Tuan-tuan bayangkanlah kan tadi sampai satu tahap ya ustaz bincang ayat tu. Ayat tu dia begitu. Tapi rupa-rupanya ulama tafsir secara tafsiran mereka lah. Secara andaian mereka ada hum. Sampai tahap begitu. Ayat tak ada hum pun tapi tafsiran. Sebab kalau sebut sumun terus, dia tak lengkap. Ayat Quran ni lengkap. Jadi ulama tafsir macam tu. Kan. Okey? Cuma hum tu digugurkan, ada sebab tertentu dan seumpamanya. Baik. Jadi balik kepada yang la ni tadi, tuan-tuan dah fikir-fikir ya, apa yang la ni kan, ni tadi yang saya katalah ya, yang ikut siri kita memang kita kata tuan-tuan boleh dah turun nampak lah ya, cuma macam saya kata nak faham la kat sini kita kena lihat yang selepasnya. Kan sebelum saya lihat jawapan tuan-tuan tu kita cuba kejap ya. Okey. Yang selepas ni yang yarji'una ni ya, yang yarji'una ni dia macam mana bentuknya? Dia ada Anita ya,
ada waw nun. Isim ke fi'il? Tuan-tuan, bila ada Anita ni, kita dah pegang Ustaz dibincang, perkataan ni ada Anita mesti berkaitan fi'il apa? Yang present future tense. Kan yang mudhari' ya. Ada dhamir apa tuan-tuan? Boleh kongsi jawapan, saya bacakan mana yang sempatnya tuan-tuan. Okey, alright. Okey. Ada dhamir hum. Okay, terima kasih yang kongsinya semua tuan-tuan. Okey, hum. Ni saya sebab kita kelas asas ya. Kita kelas asas, jadi saya nak tunjuklah ya. Bagi saya ini pendapat pribadi saya ya tuan-tuan. Pengalaman yang singkat saya ada, belajar bahasa Arab ni tuan-tuan kena banyak mengulang. Ulang. Jumpa perkataan ni tengok ulang, pecah-pecahkan kalimah, kenal itu, kenal ini, tengok terjemahan, cuba. Kita kalau tak cuba kita tak nampak. Akan contoh yang yarji'una ni, ustaz dia mudhari' dia ada Anita dia ya. Lepas tu dia ada tambahan hujung, ada sedang atau akan. Ini berapa kali dah saya cerita dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh fikir-fikirlah. Ya, tu nak tekankan apa? Mengulang. Tu sebab agama ni tuan-tuan, tekankan umat, tekankan kita ni apa? Fastaqim. Istiqamah. Istiqamah tu memang satu elemen yang Allah Subhanahu Wa Taala tekankan pada kita kan, istiqamah. Saya tak kata program celik bahasa Arab sebulan contohnya tu tak efektif juga. Tapi yang istiqamah tu jauh lebih penting untuk kita. Istiqamah. Okey, baik. Jadi dia masuk yang ini. So area sini tuan-tuan nampak yang hum ni kan, okey, tu semua orang tahulah. Ni tuan-tuan pun tahu. Okey. Kita faham perkataan Arab ni banyak mengandungi ciri dia, unsur dia, maksudnya dia ada kait dengan meli. So meli banyak ada loan words kan, banyak dia punya kalimah mu'arrabah, istilah dia lah. Okey, baik. Kalimah yarji'una ni apa dia punya kata-kata tuan-tuan ya? Dia ada hampir tak dengan cakap Melayu, nak tanya sikit lah, lama dah tak ulang. Sebelum bincang la tu la apa, ustaz bincang ada 3 la, tadi pun ada tengok kejap. Kita punya yang kad yang ataupun pada modul tadi kan, yang yarji'una kita nampak mudhari', ada sedang akan, ada mereka. Apa kata akar dia? Kita buangkan tambahan. Mana yang tambahan? Ya waw nun. Tuan-tuan pegang, mana-mana yang timbul ni dia huruf tambahan. Okey. So tinggal apa? Ra, jim, ain. Kan? Ya, ra, jim dengan ain. Baik. Terima kasih ya Puan Rima semula, Puan Azia ni, Haji Zulkarnain ni, Puan Hasina. Syukran lakum. Baik. Jadi tuan-tuan bila kita bincang macam ni ya, kita tak kata raji'a. Ada yang tanyalah. Kan. Ustaz, kenapa kita kata raja' adakah supposed to be? Kita fahami kan, katakan Ustaz dia mesti pattern kosong, hujung baris atas, ada huwa, fi'il madhi, basic word. Adakah tiga-tiga biasanya memang dia wajib kena dia depends. Raja'an ni contoh kalau tuan-tuan tanyakan kenapa raja'ah ya? Kenapa bukan raji'ah? Dia ibarat kalau contoh tuan-tuan tanya saya kan, kenapa kita baca baca? Kenapa kita tak sebut baca tu baca? Kenapa kita tak sebut baci? Baci. Dalam filosofi bahasa ni, falsafah lughah ataupun fikih lughah, fik ni bukan fik. Agama je ada fik. Bahasa pun ada fik dia. Okey. Dia ada satu bab dia namanya tauqifi. Memang nature dia begitu. Kan tu sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tuan-tuan ni, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Punya hebat bahasa ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tuan-tuan. Bila Nabi Adam turun, Allah dah bagi dengan ilmu language tu. Allah sebut dalam Al-Quran
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan Adam nama-nama kesemuanya. Ayat tu yang God punya sis tu, tuan akan nampak banyak dalam buku-buku language yang kira ulama ataupun kira uh, ahli linguistik yang western pun banyak quote, banyak site kita kata firman tu. Satu dalil lah, satu statement menunjukkan language ni memang ada ciri nature dia. Tuan-tuan cuba fikir macam mana kita kata ni buku kan, buku. Okay, ini kita sebut buku. Kira satu dunia sebut buku kan, tapi dengan istilah yang berbeza. Tapi dia punya makna sama. Macam itulah kalau kita tanya daripada sudut yang roja'ah ni, kenapa baca roja'ah? Kenapa tak baca roju'ah? Roji'ah memang nature dia. Begitu. Sebab kenapa? Kalau lihat dalam kamus saya tunjukkan, okey, dalam kamus, dalam kamus tuan-tuan akan nampak dia tak sebut roju'ah, dia tak sebut roji'ah. Roja'ah, nampak ni roja'ah. Bila roja'ah dia jadi yarji'u. Ya? Roja'ah yarji'u. Sebab kenapa? Okey, tadi tuan-tuan tahu kan dia Ustaz dia kata dia memang roja'ah hujung baris atas, pattern kosong, ada huwa roja'ah, fi'il madhi, dan dia punya dan dia punya mudhari'nya kita kata yarji'u. Okey. Mudhari'nya kita kata yarji'u. Dan ini berdasarkan kita kata ini berdasarkan ada dalam ni kan, ada dalam formula yang saya share ni dengan tuan-tuan dalam wazan. Tuan-tuannya ni. Ya, dalam wazan ni dia masuk area ni yang 1.1 ni. Ni lah. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Maksudnya perkataan yang tuan-tuan nampak ni kamus kan, ya? Ini kamus kita. Okey. Roja'a yarji'u. Dia tak sebut roju'a, roji'a sebab memang akannya roja'a. Dan kenapa roja'a tu dapat kepada yarji'u? Sebab berdasarkan wazan tertentu. Iaitu wazan 1.1, bila sebut fa'ala dapat word roja'a, ya. Bila menyebut yang mudhari'nya yaf'ilu dapat yarji'u, ya, yaf'ilu yarji'u. Baik. Apa makna raja'ah, tuan-tuan? Apa makna raja'ah? Okey, ada huwa kan, ya, dia telah kembali, ya. Cakap Melayu rujuk, ya, kembali. Kita biasa dengar kan kalau kita dengar musibah, ya, tuan-tuan, kita dengar ada kematian, ada musibah, ada kecelakaan, ya, kita disunahkan untuk membaca apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Raji' itu daripada raja'ah lah. Ya. Yarji'u ni dia sedang atau akan kembali. So mungkinlah ya, tuan-tuan pun kita kata apa, kita nak tahu kan ini kalau yarji'u ada huwa. Tuan-tuan pun tahu kan bahasa Arab ni kalau nak sebut dia kan, dia huwa, dia seorang lelaki sedang atau akan kembali guna huwa kan. Kalau nak sebut kalau kita nak kata kita nak sebut yang dia berdua kan, okay, kita nak sebut dia berdua huma, ya? Dia berdua huma sedang atau akan kembali, tambahan alif nun yarji'ani. Bayangkan tuan-tuan, ini baru fi'il macam tu kan. Okay, kalau mereka, ya, mereka ni guna yang ya waw nun, ya, yarji'una. Sebab Quran, ya, disebut apa? La yarji'una. Okey, baik. Maksudnya ada makna apa? Yarji'una itu ada makna hum, ya. Hum ni mereka golongan yang kafir kembali, ya. Kita kata kembali, tapi kembali ni kembali apa? Tuan-tuan ni maksud sebenarnya kita akan syarah nanti dan kita nak tahulah tuan-tuannya ada la. Jadi la ni la apa kan? Okey, la apa? Setelah tuan-tuan tahu, kita jelas nak menentukan la ni kita kena lihat kepada, ya. Kita kena lihat kepada sebenarnya apakah, ya? Apakah jenis, ya,
kita kata nak menentukan la itulah apa, apakah jenis perkataan yang datang selepas daripada la itu. Kalau la lepas ni ada fi'il sekian, isim sekian, itu yang akan menentukan macam mana ibu-ibu ayah-ayah nak kenal la tu la apa satunya, dan apakah nama bagi la itu dan fungsi serta terjemahan. Okey, tuan-tuan agak-agak la apa ni kan berdasarkan ni. Okey, kita mesti kata, okey, saya nak tengok jawapan, tuan-tuan kongsi jawapannya. Okey, terima kasih yang kongsi ya, Puan Nur, Puan Rahimah, semualah tuan-tuannya. Okey, la yang mana yang sesuai? Okey, sebab tuan-tuan tahu Ustaz ada kata tadi kalau yang la ya lepasnya yarji'una ni mudhari' ya, mudhari'. Okey, sebab Anita ada waw nun, mudhari' yang not normal. Kan mudhari' normal. Sebab kita faham, sebab kita faham. Tuan-tuan faham kadang-kadang ada mudhari' yang tak normal, akan dengan hujung baris mati lah kan, dengan kadang-kadang mudhari' itu ada buang nun. Kita dah pernah jumpa, bukan tak pernah jumpa, dah pernah jumpa. Jadi tuan-tuan pun nampak ini yarji'una ni dia mudhari', okey, lepas tu dia tak ada buang apa. Okey, bila tuan-tuan jumpa situasi macam tu kan, suatu ayat jumpa la, jumpa mudhari' normal, jumpa la, jumpa mudhari' yang biasa tak ada buang apa-apa. Okey, maka la nya la apa? Okey, la nya akan jadi la yang nafi tidak. Okey, sebab mudhari' normal. Okey, tuan-tuan tengok terjemahan, tuan-tuan nanti jelaslah kenapa saya ulang-ulang macam tu. Tengok di sini ya. Okey, tidak. Ini bukan saya tulis tuan-tuan. Kan, tidak. Boleh je. La nya terjemahan dia tulis, mungkin dia ambil mungkin dia ambil terjemahan la tu jangan ke, okey, ataupun tiada langsung ke, tiada sebarang ke, kan. Sebab ada juga kadang-kadang la terjemahan macam tu. Okey, jadi ada cara. Pegang betul-betul. Kalau tuan-tuan perasan, ni saya kongsi berdasarkan pengalaman. Macam mana tuan-tuan yang kita rasa memudahkan, itu sedikit sebanyak tuan-tuan boleh gunalah dalam kita nak menentukan jenis la-nya, apa makna dia, apa maksud la pada ayat, macam mana cara nak kenal, begitu. Baik. Jadi yang fahum la yarji'un, kita pun terjemahkan apa ya? Lalu mereka tidak akan. Tidak akan, sebab yarji'una ni ada boleh sedang atau akan, kita tambahkan akan lah, akan kembali. Kembali maksudnya apa? Kembali ke jalan yang benar. Dapat satu ayat lah dengan tuan-tuan hari ini. Ayat 19 ni insya-Allah nanti kita boleh ulas. So itulah antara poin penting malam ni. Kalau tuan-tuan dengar kita bincang tajuk yang penting untuk malam ni tuan-tuan, tajuk tentang sifat musyabahah ismil fa'il, macam mana satu isim tu kalau bunyi fu'lun. Sifat musyabahah ni sifat yang thubut ataupun sifat yang tetap, yang memang lazim dengan orang tu sifatnya biasanya kan pekak, buta, bisu. Itu yang Allah gunakan perkataan sifat musyabahah. Tapi ini kita faham merujuk kepada mubtada hum, kan, mereka, golongan kafir. Dan tuan-tuan ada sempat dengar juga tentang bagaimana pola ayat mubtada sampai satu tahap. Terjemahan ada, terjemahan ada, mereka bagi hum mubtada, tapi humnya ulama tafsirkan dikatakan digugurkan pada ayat. Tapi pada makna ada pada terjemahan. Kan. Lepas tu kita bincang tentang bagaimana kenal mudhari', bagaimana kenal la, ada 3-4 topik, dan bagaimana konsep mubtada khabar marfu', bagaimana khabar sampai 3 bentuk.
ataupun sampai 3 khabar. Biasanya kalau tuan-tuan nampak sebelum-sebelum ni, kalau kita bincang tentang khabar, cerita bagi mubtada biasanya satu je. Kan ini khabar, cerita sampai 3 kan. Sumun, lepas tu bukmun, umyun, gitulah. Jadi ayat 18 ni tuan-tuan, ni dia punya maksud. Allah Subhanahu Wa Taala nak jelaskan kepada kita bahawa golongan yang kafir itu tuli, pekak pekak maksudnya tak mendengar kebenaran dengan pendengaran yang ada tadabbur, mereka tak ada unsur tu. Lepas tu mereka pun golongan kafir itu bisu. Bisu maknanya bisu daripada sudut bisu untuk ungkapkan kebenaran. Bisu untuk ungkapkan kebenaran yang datang daripada Rasul. Mereka juga buta. Buta daripada melihat hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan. Oleh kerana itu tuan-tuan, mereka itu golongan kafir itu tidak akan dapat kembali. Tidak akan dapat kembali ini bermaksud tidak akan dapat kembali ke jalan kebenaran, tidak akan dapat kembali menuju ke arah keimanan. Kerana mereka telah tinggalkan keimanan, kerana mereka memilih untuk terus dalam kesesatan. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang orang kafir dalam ayat 18. Sumun bukmun umyun. Bukannya pekak, bukannya buta, bukannya bisu yang kita faham tu, tetapi pekak, bisu dan buta itu terhadap kebenaran, terhadap hidayah. Menyebabkan orang kafir tak dapat kembali ke arah kebenaran. Mereka tak akan dapat menuju kepada keimanan. Baik. Kita buka, mungkin Puan Lina saya mungkin bukalah tuan-tuannya untuk mungkin sebarang soalan berkaitan ayat ke ataupun di luar, tapi kalau boleh soalan tuan-tuan fokus pada bahasa Arab Al-Quran. Okey. Kita mungkin boleh raikan. Sesiapa tuan-tuan kalau ada? Boleh angkat tangan, kita boleh buka mic. Ya, kalau ada boleh tuan-tuan kongsikan. Saya sangat mengalu-alukan. Soalan tuan-tuan mungkin bukannya bermanfaat pada tuan-tuan, pada yang bertanya, tapi juga kepada kawan-kawan kita yang turut sama mendengar. Ahlan wa sahlan tuan-tuan, silakan. Boleh buka mic dan bercakap kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji, silakan. So kalau kita tengok ayat yang ini, yang sumum bukmun unyum fahum ni, Ya. La yarji'un. Betul. Ayat ni dia ulang balik ayat dalam Baqarah ayat 181 171. 171. Dia umum sumun bukmun unyum fahum, tapi yang ujung tu dipakai perkataan yang lain. Okey. La yarji'un. La ya'kilun. Satu dipakai la yarji'un, satu dipakai la ya'kilun. Okey. 171 ya Haji. Okey, betul. 171 ya, Al-Baqarah. Okey. Jadi apa soalannya tu Haji? Dia makna dia tu sama ke Ustaz? Dia punya dari segi dia tuju kepada orang yang kaum yang sama ataupun dia punya makna dia berbeza Ustaz? Okey. Terima kasih soalannya Haji, sangat menarik sebenarnya. Okey. Jadi saya jawab sikitlah. Ni saya dah bukakan kat sini. Tadi Haji ada sebut ayat 171 soal Baqarah. Kalau dilihat pada tafsir, dikatakan bahawa ayat ni samalah, maksudnya merujuk kepada golongan yang kafir. Ayat tadi tu ayat 18. Kan ayat 18 tadi tu yang kita bincang merujuk kepada golongan yang kafir. Ayat 171 pun sama. Cuma yang di hujung ni bonus lah untuk kita. Jadi maksudnya bonus untuk Haji dengan kawan-kawan lain, sebab kita dah pernah belajar tadi kan dalam ayat
18 ya, apa makna sumun ni, apa makna bukmun, syarah lughawi dia, explanation bahasa dia sama, ada hum tu ya, hum tu dia mahdzuf gugur, tapi ini disebut la yaqiluna. Yaqiluna ni akal lah, akal faham, maksudnya memahami, menghayati, tapi cara untuk kita fahamlah ni lah apa ya, yaqiluna ni daripada aqala, memahami, menghayati, sama. Maksudnya ayat 171 ni dengan ayat 18 tu sebenarnya memang ditujukan kepada golongan yang kafir, cuma syarahnya tu, cuma tafsirnya tu ada tambahan lah. Kalau 171 ni Allah Subhanahu Wa Taala kata di hujung ni, mereka itu sumun, peka, tuli, bukmun, bisu, dan juga umyun, buta, fahum la yaqilun, dan lalu ataupun maka mereka tidak akan dapat memahami, maksudnya memahami kebenaran agama yang Rasul bawa, sebab mereka, Allah kata apa, mereka dah buta, peka, bisu gitu. Cuma kalau tadi merujuk kepada soalan haji itu, memang kita faham hakikatnya merujuk kepada golongan yang sama, iaitu kafir. Ya, sebab di awal pun ada sebut wa mathalul ladzina kafaru, golongan yang kafir, golongan yang kufur. Ini peluang kita untuk apa? Untuk tuan-tuan nampak tak dia repeat. Quran ni berpuluh ribu perkataan. Kalau tuan-tuan belajar konsep, pegang konsep, isim, fi'il, pola ayat, fungsi itu, fungsi ini, makna, bezalah, jenis mubtada khabar, itu bantu kita. Semua tu bantu kita untuk kita apply dalam semua tempat. Lebih kurang. Yang ini samalah, dia merujuk kepada golongan yang kafir. Okey. Syukran Ustaz. Afwan. Okey, baik. Mungkin ada soalan lain lagi ke, Puan Lina? Kita buka lagi. Tuan-tuan kalau mungkin ada, saya sangat alu-alukan apa-apa, tapi berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Saya cuba jawab yang seringkas yang boleh supaya tuan-tuan pun lebih mudah dapatlah. Kan? Fi soal akhar, tuan-tuan ada soalan lagi? Siapa yang nak bertanya boleh buka mic dan tanya. Okay. Saya nak tanya Ustaz. Silakan. Puan nama siapa tu, Hajar? Puan Ah. Puan Ah. Okey, silakan Puan Ah. Ustaz, saya nak pilih wazan tu, saya tak pasti. Macam Ustaz kata wazan apa ni, yaf'ilu tu kan wazan 1.1. Saya nak pilih, saya tak reti. Oh, itu okey. Katakanlah saya tak tahu kan. Betul, Puan? Apa. Jadi saya nak pilih tu macam mana Ustaz, sebab dia fa'ala banyak kan kat situ. Betul, okey. So saya bantu sikitlah, saya jawab ringkas untuk soalan Puan A tu. Okey, baik. So dia macam ni Puan A, dia kenapa tadi kita pilih yang tadi raja'a yarji'u, ya. Raja'a yarji'u, kita pilih yang 1.1, ya, fa'ala yaf'ilu raja'a yarji'u. Kalau Puan tanya kan, kalau Puan tanya dengan kawan-kawan lain lah untuk makluman juga, kenapa saya pilih 1.1? Sebab Puan dengan kawan-kawan lain akan nampak, ya, riwayat lain pun akan nampak, dia kalau raja'a, okey, raja'a, okey, macam 1.0 pun boleh juga, kan, fa'ala. Okey, 1.2 pun boleh, fa'ala. Memang. Tapi dia punya differences pada mudhari'. Maksudnya, kalau kita kata raja'a, kembali, ikut 1.0, fa'ala yaf'ulu,
dia akan jadi raja'ah yarju'u. Ya, jom. Puannya yarju'u. Ini Ya. puan akan nampak kamus tak ada yarju'u. Ini bukan saya kata ni. Puan akan nampak kat sini. Kita tengok kamus, dia tak ada yarju'u, tak ada. Okey, kena rujuk kamus lah Ustaz. Tak boleh pandai sendiri. Dia tak boleh. Kita tak boleh main masuk macam tu je. Puan tak boleh. Dia mesti kamus. Okey kan maknanya kena tengok kamus lah apa-apa pun. Nak nak tentukan baris tu kan. Betul. Jadi daripada situ puan Okey. patutlah yang fa'ala, yang yaf'alu pun tak boleh kan, Dia sebab tak boleh pandai sendiri ya Ustaz. tak boleh puan. Dia memang ada dia punya qawaid, ada memang dia Okey. punya flow dia. Kita ikut kamus. Okey Ustaz. Okey. Tahu. Jadi saya kena tengok kamus jugalah, bukan tengok-tengok ya. Betul. Okey, Okey. alright. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama puan. Okey, mungkin tuan-tuan ada lagi ke? Mungkin 1-2 soalan tuan-tuan kita nak isi untuk kelas kita malam ni. Ya, kadang-kadang soalan tuan-tuan tu bermanfaat. Ya. Ada istifadahnya bukannya kepada tadikan Haji Puan tapi kepada kawan-kawan lain juga. Kan daripada situ nanti tuan-tuan boleh keep on searching, tuan-tuan tengok jauh mana kita dah belajar ni. Dah 31 sesi ni. Ya, tuan-tuan follow berapa banyak dah kita dapat. Saya yakin ya mungkin tuan-tuan start dari asas mesti ada peningkatan. Kalau tuan-tuan istiqamah, lagi ada istiqamah. Tuan-tuan ikut kelas kita, ulang ni lah. Ulang. Asal Rabu, join. Tuan-tuan bayangkan kita sehari kan 24 jam. Kita isi apa tuan-tuan? Tolak tidur, makan semua isi apa? Jadi itu penting istiqamah tu. So, setiap minggu satu hari pun tu okey lah. Kan tambah. Kita sendiri yang rasa dia punya istifadah. Baik. Fi soal akhar. Soal kaman tuan-tuan. Mungkin ada lagi ke? Soal minkum. Tuan-tuan kalau ada soalan lagi mungkin satu. Saya tanya lagi satu Ustaz. Silakan Haji. Silakan. Yang Ustaz cerita tadi, yang ayat yang kita baca ni tadi, sumum bukmun, unyum, fahum. Dia punya damir dia jamak. Dia punya khabar dia, sifat dia mesti mufrad ke? Mesti mufrad ke? Dia tak boleh jamak juga. Okey, dia kan Haji, dia menarik Haji, agak menariklah soalan itu. Dia di sini Haji, ni sefaham saya lah. Mungkin sefaham saya. Dia biasanya mubtada, subjek dengan khabar ni dia kena sama bilangan. Haji satu kena sama bilangan. Kalau dia kena sama bilangan, kalau mubtada tu banyak kan, hum, khabar pun kena banyak ya. Tapi ni kan kita nampak macam sumun ni, bukmun umyun ni dia mufrad kan, dia tunggal singular. Dia khabar tunggal singular. Untuk mubtada dia yang hum banyak, nampak macam tak sinkronkan. Itu ada sebab lain. Sebab dikatakan boleh begitu. Okey, dia syarat dia, asas dia mubtada dengan khabar ya, subjek dengan predikat kena sama dia punya min haitsil adad, dia punya bilangan. Kalau mufrad kalau mubtada'nya 2 orang, ceritanya pun kena bentuk 2 orang juga. Ada kecualinya. Ni seingat saya ada bahas juga dalam tafsir. Tetapi itu kalau kena sama tu mubtada' khabarnya kena sama bilangan. Kalau dua-duanya ada secara zahir, ada. Dia kalau dua-dua ada secara zahir, nyata, nampak nyata, bukannya mahzuf. Dua-dua ada nyata, memang kena sama. Sama je. Mubtada' seorang, satu, khabar pun kena satu. Syaratnya apa? Kalau mubtada'nya dengan khabarnya dia zahir, ada nampak nyata. Tapi kalau mahzuf, kalau mubtada'nya mahzuf, itu dia boleh sama bilangan ataupun tak sama pun boleh, yajuz. Itu sebablah kita nampak dia kat sini, saya jelas dengan soalan Haji tu,
kan nampak macam kontradik. Asas memang mubtada khabar kena sama bilangan. Mubtada 2, khabar 2. Kalau zahir nampak pada ayat. Ini dua-dua nampak ke? Khabar nampak. Mubtada mahzuf, gugur. So bila gugur dia dah keluar daripada kharij minal qawaid, daripada kaedah dia. Ni seingat saya begitulah. Kalau ada tambahan nanti saya akan masukkan dalam kita punya pengisian. Syukran Ustaz. Okey. Macam mana tuan-tuan, ada apa-apa lagi ke soalan? Mungkin Puan Lina, macam mana dengan kita punya peserta, ada sebarang soalan lagi ke? Kalau dalam sini ada siapa-siapa lagi nak menanya soalan? Ambil peluang tanya. Betul? Saya sangat terbuka sebenarnya nak mendengar mungkin soalan daripada tuan-tuan. Sebab memang saya tak ada berpeluang nak share semua dengan tuan-tuan. Jadi ada waktu ni, kalau mungkin ada part yang tuan-tuan mungkin nak tahu, boleh maklumlah pada kita. Sebab 1 jam setengah tuan-tuan memang bagi saya kita akan bincang lah, kan tambah-tambah gitulah. Mungkin tak dapat bincang semua, tapi at least umum kita dapat maklumat je lah. Ya. Ada siapa-siapa yang nak bertanya, boleh buka mic terus bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan siapa tadi? Saya Rahimah. Ya, Puan Rahimah. Silakan Puan Rahimah. Tafadhali. Saya cuma nak tanya, mesti ke setiap jumlah ismiyah tu dimulai dengan mubtada dan khabar kemudian, ataupun ada tak yang khabarnya dulu? Okey, ada. Okey, ada. Okey, soalan menarik daripada Puan Rahimah ya. Okey, saya ulang soalannya, Puan ya. Kalau ayat start dengan ayat jumlah ismiyah, Puan ya, ayat jumlah ismiyah, dia ada mubtada khabar. Biasanya memang start dengan mubtada subjek dan baru khabar predikat, begitulah. Ada tak jumlah ismiyah tapi dia start dengan khabar? Soalannya begitu kan Puan? Ya. Ada. Macam mana Puan nak cam, macam mana Puan Rahimah nak cam, kalau ayat tu kita kata jumlah ismiyah, ayat tu jumlah ismiyah, nanti saya tunjukkan satu ya. Soalan akhir kita sebab ambil waktu juga ni. Jumlah ismiyah. Boleh Puan ni jumlah ismiyah tu start dengan khabar bila waktu dia, kalau ayat itu start dengan haraf jar. Haraf jar. Haraf jar. Apa contoh dia? Sebelum ni ada kita bincang rasanya. Puan, saya tunjuk satu contoh. Mungkin random lah nak tunjuk contoh-contoh yang ada. Ustaz, macam contoh yang Al-Baqarah ayat 220. Ayat 220 ya. Okey, saya Fit dunia tu, adakah itu contoh dia Ustaz? okey, 220. Fit dunia wal akhirah. Ya. Betul. Jadi cuma pada fit dunia wal akhirah ni, Puan Rahimah ini, kita kata dia betul, di sini dia jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah ni. Jadi kita akan kata yang fit dunia ni, yang fit dunia ni akan jadi, sebab dia jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah akan ada mubtada dulu. Betul. Tapi kalau jumlah ismiyah tu dia start dengan haraf jar, ambil yang jar dengan isim tu, ambil jar dengan isim tu, ambil jar dengan isim tu, kita labelkan dia sebagai bukan mubtada tapi khabar yang
kedepankan, sebab pada nota saya ada tambah sikit ni dalam nota kita. Ini dia bentuk macam ni. Maksudnya kalau ni yang ayat ataupun rumus nombor 22 ni. Okey. Kalau terdapat syibih jumlah ni frasa, rangkai kata ataupun ayat tergantung, dia gabungan antara jar dengan isim. Contoh macam tadi punya contohlah, fi, jar dengan isim, fi dunia, dalam dunia. Apa yang dalam dunia ni? Jadi dia tergantung. Di dalam dunia, di dunia dan di akhirat apa? Akan macam tu. Jadi fi dunia tu, sebab fi dunia tu gabung antara jar dengan isim, maka rangkai kata tu kita tangkap terus sebagai syibih jumlah. Okay, syibih jumlah, jar dengan isim, kalau dia di awal ayat. Ya, kalau di awal ayat, maka sebenarnya itulah syibih jumlah tu yang khabar. Jadi makna dia ayat yang tak lengkap betul lah Ustaz kan? Dia ada bergantung dengan ayat sebelumnya. Betul. Dia ada kena mengena dengan ayat yang selepasnya. Puan. Selepas ke sebelum Ustaz? Selepas. Depan dia. Wa yas'alunaka begitu. Pasal kita digalakkan kalau membaca, kena baca dengan ayat sebelumnya sedikit daripada ayat 219 kalau tak silap saya. Okey. 219 lepas tu sambung dengan 220. Okey, betul. Cuma kalau itu daripada sudut qiraah, tapi kalau Puan Rahimah tanya daripada sudut kita kata isu bahasa atau melibatkan khabar dengan mubtada tu, kita kaitkan dengan depan dia. Begitu. Jadi inilah penerangan tentang soalan Puan Rahimah tadi, situasi yang mana jumlah ismiyah biasa start dengan mubtada. Ini jumlah ismiyah ni kan, tapi start dengan khabar dia yang fi dunia tu, sebab khabar dia ada bentuk syibih jumlah ni rangkai kata tergantung dalam rumah, fil bait, atas meja, al maktab. Biasa dia jar plus isim. Contoh ayat ni, ayat 220 ni, fi dunia ni kan jar dengan isim, di dunia dan di akhirat. Ini sebenarnya ini untuk makluman Puan Rahimah ini, yang fi dunia ni dia punya syibih jumlah khabar dia dikedepankan. Itu satu. Okey, syibih jumlah khabar dia, mubtada'nya biasanya diakhirkan. Tapi ini seingat saya lah, yang ini mubtada'nya ini ada melibatkan mahdzuf, gugur. Itu sebab tadi saya kata memang macam Puan Rahimah kata, kita kena kalau baca tu kita kena baca dari ayat 219 kan, dan baru ayat 220 tu. Tapi kalau daripada sudut kita nak kenal mubtada' dengan khabar tu, dia dalam ayat tu khabarnya yang depan tu fi dunia, di dunia, wal akhirah ni dia ada bab lain, tapi dikatakan bahawa mubtada'nya yang diakhirkan itu, mubtada'nya digugurkan pula. Itu isu lain lah, macam tu. Maknanya ayat ni tak ada mubtada' ke Ustaz? Ya. Dia ada tapi digugurkan. Macam tu lah. Tak nampak lah pada tulisan. Betul. Macam tadi yang kita bincang tu, Puan Rahimah. Macam tu. Maknanya kalau wal akhirah ni, adakah dia bersama dengan khabar juga Ustaz? Macam wa atau ke atau lain? Macam mana Ustaz? Ini yang waw ni. Okay. Ini yang waw ni, bila waw ni Puan Rahimah akan nampak yang al-akhirah ni dia akan masuk yang bab yang tawabi' pula. Dia ada melibatkan bab tawabi', ada melibatkan bab diikut baris hujung, perkataan sebelum, macam itulah. Itu nanti insya-Allah kalau ada waktu kita boleh bincang. Macam tu. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, baik.
Saya kira cukup untuk setakat itu dulu. InsyaAllah tuan-tuan ni minggu depan kita sambung lagi. Pastikan tuan-tuan kalau ada kelapangan boleh ikuti rakaman pengajian kita. InsyaAllah minggu hadapan kita bersambung. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Insan la fi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita bersama lagi pada siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.